untuk naik mendapatkan harga agent. Begitu juga dengan premium agent. Siapa-siapa yang nak dapatkan harga premium agent pun susah kan. InsyaAllah dengan menggunakan Squalet ni, kalau korang usaha korang usaha korang bagus, usaha korang banyak, InsyaAllah dekat Squalet ni, siapa yang nak sangat dapatkan harga agent, siapa nak jadi agent dapatkan harga premium agent pun boleh dekat sini. Okay, itu semua sesuai dengan usaha masing-masing lah. Kalau usaha korang kalau korang malas-malas, memang susah lah nak dapatkan harga agent atau dapatkan harga premium agent. Nah, dekat sini ada Nazneen daripada Squalet, daripada tim Squalet. Dia akan Sis Nazneen akan explain lebih lagi macam mana penggunaan sistem Squalet, macam mana pengiraan dia. So bagi korang yang belum lagi jelas atau masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan, korang boleh tulis dulu, nanti di akhir meeting korang boleh bertanya dengan Nazneen. Okay? Okay Nazneen, maybe kita start lah. Semua. Ada agak-agak ada lagi tak yang masuk? Tak ada kot ya. Sekejap ya. Ada dalam 20 orang kat sini. So kita boleh start kot? Puan. InsyaAllah boleh dah 20 dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua tim Haurasok, saya Nazneen daripada Squalet. So hari ni saya akan ceritakan secara keseluruhan lah untuk sistem yang baru ni, macam mana sistem ni berfungsi, start daripada proses pendaftaran sehingga kiraan komisen tu, macam mana you akan dapat pada hujung bulan tu nanti. Okay, so sebelum tu untuk hari ni mungkin dia akan ambil masa lebih kurang sejam lah. Tapi bergantung pada soalan. Kalau saya kata soalan tu banyak, mungkin dia akan drag sampai ke sejam lebih. Okay, so untuk proses onboarding hari ni, saya akan explain mengenai pengenalan fungsi, and then kemudian kita akan ceritakan lebih lanjut mengenai pendaftaran, detail my account, dan juga komisen, macam mana kiraan untuk komisen tu. Okey, tapi sebelum tu boleh tahu tak siapa yang dah daftar? Ada yang dah daftar ke ataupun masih ada yang belum berdaftar lagi dekat dalam shop Haurasok yang baru ni? Mostly yang join hari ini dah daftar. Dah register. Okey, semua yang dah daftar lah. Okey. Nice. Okey, so kalau dah daftar tu kiranya you dah sampai ke step yang pertama dululah, iaitu pendaftaran sebagai reseller. Tapi sebelum tu kita nak cerita pasal kelebihan lah. Kalau ikut sistem yang sekarang ni Haurasok guna, dia lebih kepada sistem centralized. Bila kita kata centralized, dia akan lebih adil untuk semua reseller yang ada. Sebab kalau dulu dia akan bergantung kepada berapa lebih banyak usaha you all buat pada bulan ni, lebih banyak komisen yang you akan dapat sebenarnya. Dia bukan kalau macam dulu, kalau trading kita biasa dengan beza harga, tapi yang ini you all akan membeli dengan sama harga, tetapi beza pada komisen yang you all akan terima pada hujung bulan tu nanti. Dia akan mengikut ranking yang berbeza-beza lah. Nanti saya akan cerita lagi detail. Kemudian bila kita kata kelebihan centralized system ni, you all boleh pantau sendiri. Sekejap ya, ada orang yang masuk lagi. Okay, you all boleh pantau sendiri prestasi you all sendiri, dan juga prestasi downline juga daripada sistem tu. Dan untuk kiraan komisen pula telus, sebab you all boleh tahu, you all boleh tahu dekat dalam sistem akan nampak estimate komisen juga. Sebelum you all dapat yang betul-betul komisen hujung bulan tu, tapi you all boleh tengok dan boleh pantau juga estimate komisen yang ada. Okey, so siapa yang dah daftar, you all kalau dah daftar tak perlu buat proses pendaftaran lagi lah. So untuk pendaftaran, bila kita cerita pendaftaran, lepas pendaftaran dah dibuat, you all boleh tunggu HQ untuk approve. Once HQ approve, okay, ni adalah shop Haurasok lah.
Okay, once HQ approve, ada 4 benda, ada 4 perkara penting lah sebelum you all buat pembelian dekat shop HQ. Pertama, you all kena pastikan bila login, you all kena ada nama dan juga pangkat dekat sini. Kalau misalnya kata you all login, hanya nampak nama saja tanpa bintang atau pangkat macam ni, maknanya you all dah login dengan email yang salah. So yang tu kena take note lah, sebab kita berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelum ni, ada yang reseller dia cakap dia dah daftar, tapi dia buat pembelian, lepas tu dia kata dia dapat harga retail. Bila dia dapat harga retail, so rugi untuk you all kalau you all dah beli dengan harga retail, nanti tak dapat dikira dia punya commission. So kena pastikan nama dan pangkat ni dah di masa login you all nampak dua benda ni. Dan yang ketiga dan keempat adalah kena pastikan juga masa sebelum buat pembelian, you all nampak harga reseller dan juga group sales point. Dua ini yang poin ketiga dan keempat lah. Dua benda ni kena nampak juga. Kalau misalnya kata you all login, okey, tapi nampak harga retail je, so maknanya itu dah login dengan email yang salah. So kena pastikan login dengan email yang betul lah. Satu lagi, bila kita login, kadang tu kita kan ada banyak email. Takkan kita ada satu je kan. Mungkin kita ada email yang ada 2-3 email. Kita dah register dengan email. Katakan kita register dengan email abc@gmail.com. Itu yang dah berdaftar dengan shop Harosop. Tapi lepas tu you all masukkan abc@yahoo.com. So bila you all masukkan email yang abc@yahoo.com, yang tu sistem consider sebagai email retail customer. Jadi sayang lah kalau dah terus buat pembelian dan tak dapat nanti dia punya kiraan commission tu nanti. Masih ada lagi yang masuk. Okey, so setakat ni faham Ini paling penting lah sebelum you all nak buat nak buat pembelian. Okey. So sekarang boleh dapat boleh komen tak? Okey, so faham part tu? Okey. So seterusnya kita nak tahu lebih detail apa yang ada dekat my account. Okey. So bila you all login, you all akan nampak, kalau misalkan you all login dekat guna phone, you all kena klik yang dekat button yang ada tiga garis ni dan klik pada my account untuk pergi ke my account. Kalau you all guna laptop, you all kena pergi dekat website HQ. Okey, contoh saya bagi contoh. Ini contoh lah, ini shop dummy saya. So pergi dekat login dan pergi ke my account dekat bahagian ni. Okey. So kita akan cerita lagi detail dekat my account ni. You akan nampak secara keseluruhannya, you akan nampak performance, you punya order, commission, affiliate, payslip dan juga detail downline. So saya akan go through satu persatu lah sebelum kita cerita macam mana kiraan commission tu. Okey. So bila dekat dalam performance, secara keseluruhan you akan nampak leaderboard. Leaderboard ni akan tunjuk performance keseluruhan agent yang ada dekat HQ lah. Siapa yang paling top dan juga you all punya ranking. Dia akan nampak macam ni lah. Ini contoh dia. Dan yang lain macam contoh my performance, you boleh tengok you punya performance sendiri. Year on year dengan month on month dia akan nampak. Dia akan nampak dia punya graph juga. Dan daily group sale point pun juga akan nampak. Cuma bila ada buat pembelian untuk hari ni, sistem dia tak terus capture you punya sale analytic tu dekat sini tau. Dia akan tunggu ambil masa dalam tengah malam, and then esok baru you all nampak. Jangan nanti kalau misalkan tiba-tiba kata kenapa saya dah beli tapi tak nampak dia punya performance. Jadi kena tunggu tengah malam, nanti esok baru boleh nampak lah. Yang tu kena alert lah. Selain daripada tu, you all juga boleh nampak product performance. Product performance plus ni dia akan nampak you all punya personal best seller untuk bulan tu dan juga group best seller untuk bulan tu juga. Group ni bila kita kata group, dia termasuk dengan kiraan kita dan juga anak-anak kita jugalah. So kalau macam contoh reseller ni dia punya group best seller adalah cookware color warna biru. So ini untuk you all punya performance sendiri sajalah. Ada lagi saya admit dulu. Okey. Sis Nazmin, ada Fadilah Azmam, dia kata tak nampak apa yang sis tunjuk. Oh ya ke? Kejap. Tak nampak. Dia kata. Nampak tapi tak? yang lain dapat tak yang Nazmin tunjuknya? Sebab kalau dekat saya memang nampak lah. Ada
Ada nampak tak? Sebab saya memang share ni. Betul, semua alhamdulillah semua nampak. Si Fadila Azna mungkin kena setting balik kot. Kena login dan logout balik. Saya nampak share screen. Itulah kejap saya cuba. Saya stop dulu. Sekejap saya tukar dia punya ni Tapi yang lain komen alhamdulillah nampak. Nampak ya? Kalau keluar balik dia masuk balik, mungkin boleh nampak kot lepas tu. Okey. So seterusnya dekat bahagian ini my account. Dekat dalam my account ni juga akan ada my order. Okey. My order ni adalah order yang you all buat dekat HQ tau, bukan order anak-anak yang you all buat. Maksudnya bila ada pembelian saja yang you all buat, detail pembelian tu ada dekat sini. Dia tak termasuk dengan detail pembelian anak-anak. Anak-anak punya akan ada dekat my account anak masing-masing lah. Itu jangan confuse sebab berdasarkan pengalaman pun kadang-kadang tu ada reseller yang dia confuse. Kenapa saya tak nampak anak saya punya order? Tak, memang takkan nampak sebab anak dia akan ada order dia sendiri, dia nampak kat my order dekat my account dia sendiri. Okey. So yang seterusnya adalah menu my commission. Okey, dekat sini ni yang saya cakap, bila kita buat pembelian dekat HQ, sistem akan terus update dan simpan you all punya kiraan point untuk JSP itulah. So you boleh nampak estimated commission dan juga final commission ni commission yang belum dibayar HQ lah, dan juga transaksi setiap commission yang masuk. So kalau misalkan untuk estimate, you boleh nampak calculation berapa, kat mana ranking you all dan juga percentage ranking dan juga commission yang you akan dapat lah. Ini contoh lah. Nanti saya akan cerita lagi detail macam mana kiraan ni, macam mana commission ni boleh macam mana kiraan dia dengan lebih jelas lagi lah. Okey. So yang seterusnya adalah my affiliate. Okey, selain daripada kita jual direct kepada customer, macam contoh kita beli 10 unit produk, dan kita jual sendiri kepada customer. Bila kita jual sendiri kepada customer, kita dah simpan kita dah pegang siap-siap profit margin yang kita jual kepada customer. Tapi selain daripada tu, ada juga satu fungsi dekat dalam sistem yang kita panggil sebagai affiliate. You all boleh ada affiliate you all sendiri. You all share je link affiliate you all kepada customer. Customer akan buat pembelian melalui link affiliate tu. Bila customer buat pembelian melalui link affiliate, dia akan beli dengan harga retail. Dan pembelian customer melalui harga retail tu, dia akan menambah group GSP ataupun GSP point you all lah. So itu ada satu option. Sama ada you all beli dekat HQ dan you jual sendiri kepada customer retail, ataupun just share saja link affiliate ni dan minta customer sendiri yang beli dekat web HQ. Itu satu option. Okay, selain tu dekat my account ni ada juga my payslip. Okay, my payslip ni you boleh download lah. Dia akan, bila download tu dia akan nampak macam ni lah. So payslip macam ni, dia akan ada payslip bulanan. Dia akan nampak you punya personal sale, group sale, commission yang you terima, affiliate commission, semua in detail lah. So payslip ni valid lah. Kalau misalkan tu you nak submit pergi ke bank pun dia valid lah. Dia tak ada masalah lah. Okay. So yang seterusnya untuk my downline, okay, dia akan tunjuk macam ni ya. Ini kita kira sebagai genealogy jugalah. Generation 1 adalah yang direct dengan you all. Kalau misalkan kata you all register recruit reseller, so yang direct tu akan berada di generation 1 lah. Generation 2 ni adalah anak-anak kepada generation 1. Dia bukan anak you all lah, ni indirect lah kita panggil. Mungkin diorang ni anak kepada ni ataupun ni anak kepada ni, kita tak sure. Kita kena tengok lah. So setiap detail-detail yang ada dekat sini kita boleh klik tau. Macam contoh saya klik seorang, so kita boleh nampak anak kita punya performance pula. So kita boleh tahu dia punya performance monthly, daily, dan kita boleh tahu juga bawah dekat ni kan. So kita tahu yang ni bawah dia ni ada direct downline, 2 direct downline dekat bawah dia ni. Kalau dia sendiri dia akan nampak lah. So kita tahu yang kalau macam kita ada untuk reseller ni, dia bukan direct dengan HQ. Dia direct dengan upline dia.
Okey. Itu satu. Okey. Yang paling penting sebenarnya lepas you all dah daftar, macam mana nak recruit reseller ataupun nak recruit downline. Okey, setiap reseller bila you dah bergelar agent, you all akan ada link invite downline masing-masing dekat invite downline. So link ni lah you all akan share kepada new agent untuk dia orang join, dan bila dia orang dah submit dia orang punya registration tu, once HQ approve, terus automatic dia akan duduk bawah you all. So link invite ni yang perlu share kepada kepada agent barulah. Setakat ni dapat tak? Link invite tu dekat mana Nazmin ya? Dekat bahagian my account. Dekat invite downline. Dekat sini slide Nazmin masih dekat payslip. Dekat payslip. Sorry. Okey. Yang ini. Okey, my downline. Tadi masih kat payslip Okey, ni tadi yang saya tunjuk ni dekat generation 1. Okey, generation 2. Generation 1 tu adalah yang direct dengan you all. Yang ini adalah cucu lah. Okey, yang invite downline ni adalah bahagian yang okey, invite downline ni macam saya cakap tadi, setiap reseller ada link invite masing-masing. Okey. So you all boleh share link invite ni kepada agent yang potential agent untuk dia orang submit pendaftaran. Invite downline ni dekat mana kita boleh ambil? Yang ini dekat bahagian dekat my account, dekat my downline. Sorry, bukan dekat invite downline. So link ni lah yang you all perlu share kepada reseller, kepada potential agent lah yang nak join sebagai anak you all. So setiap reseller akan ada link invite masing-masing, link invite yang berbeza-beza. Okey, so, jadi ada dekat kolom chat ada yang bertanya Nazmin, ada payment tak jadi downline? Ada payment yang tu saya tak faham. HQ ada payment ke HQ? Kalau dia nak register guna Squarelet, sama macam korang, memang kena register RM30. Jadi setiap yang nak register, semua yang nak register menggunakan Squarelet, korang kena bayar RM30. Nanti kita bagi link macam link on pay macam tu, macam korang nak register lah. Okay. And then yang seterusnya tu detail-detail yang lain ni lah, banyak detail untuk update you punya personal detail. Sekejap ada orang join lagi sekejap. Okey, untuk personal detail dan juga untuk update bank account detail. Bank account detail ni diperlukan untuk tujuan untuk memudahkan HQ untuk bayar commission. So memang perlu dikemas kini lah bank account detail ni. Dan yang lain tu adalah untuk tukar gambar dan juga untuk tukar password. Okey, setakat ni dapat clear tak untuk bahagian ni? Nazin, kalau contoh kan, tadi kita ada dua. Yang pertama ada My Affiliate dengan My Downline. Kalau My Affiliate, boleh tak jadi downline kita? Okey, untuk buat masa sekarang, reseller masih perlu guna dua link yang berbeza. Maknanya kalau misal kata customer tu dah beli melalui link affiliate kita, dan lepas tu kita kena share link invite downline kita kepada customer tu untuk buat pembelian. Untuk jadi reseller. So maknanya sekarang ni kena guna dua link berbeza. Buat masa ni lah. Akan datang nanti dia akan jadi satu link saja, sebab sekarang ni kita tengah buat kita tengah buat upgrade untuk bahagian affiliate ni. Macam contoh, bila kita share, dia akan bila dia berminat, dia akan terus jadi reseller dan dia duduk dekat bawah kita sebagai anak lah, direct anak lah. Tapi setakat ni you all kena share dua link yang berbeza lah. Satu link affiliate untuk customer tu beli. Kalau customer tu berminat nak jadi agent, you all kena share link invite downline pula. So kena share dua link yang berbeza dululah, sehingga kita siap kita punya upgrade tu. Dalam bulan ni kot akan siap. Nanti kita akan explain lagi lah macam mana cara dia. Tapi setakat ni masih dua link lah perlu bagi. Okay. Yang lain kalau nak bertanya boleh tanya terus tau. Okay, so seterusnya Satu lagi, saya ada buat terus tadi. Jadi tadi yang pertama, mak tak boleh tahu apa yang anak-anak order ya. Order anak-anak bawah dia lah.
Betul. Jadi memang yang tahu order dia tuh hanya dia sendirilah kan, betul? Sebab my order tu order dia sendirilah. Tapi walaupun dia tak tahu anak dia order apa, tapi dia boleh tahu performance anak dia. Dia pergi je dekat my downline ni, dia klik ni butang yang ada ni, klik dan dia boleh tahulah performance anak dia tu macam mana. So dia boleh tahu graf ni, dia boleh nampak lah. Tapi apa anak tu beli kita tak nampak lah sebagai mak. Itu beza dia lah. Okay. Clear setakat ni sebelum saya masuk ke chapter yang lain. Okay, so maknanya sekarang ni bila you all dah jadi agent dekat Horasok, you all memang akan sentiasa tengok dekat my account ni lah. Sentiasa akan tengok dekat my account ni dan tengok mesti nak tengok commission lah, nak tengok estimated commission, nak tengok detail downline. Okay. Seterusnya kita nak tahu dekat dalam untuk Horasok ni ada berapa banyak jenis commission yang you all akan dapat. Okey, dekat dalam sistem baru ni dia akan ada 3 jenis commission yang you akan dapat. Yang pertama adalah personal sales commission, iaitu yang personal sale daripada sale yang you sendiri buat. Dan satu lagi adalah downline overriding commission overriding commission daripada anak-anak tu sendiri, dan juga satu lagi yang ketiga adalah affiliate commission. Okey. So sekarang ni kita akan cerita lagi detail macam mana kiraan commission tu mengikut JSP. Kalau you all tahu untuk setiap produk, bila you all buat pembelian dia akan ada JSP ataupun kita panggil sebagai group sales point lah. So lagi banyak you all dapat JSP, lagi banyak JSP yang terkumpul, lagi tinggi peratusan you all akan dapat commission. Okey. So JSP ni kita akan kira daripada personal sale you all tambah dengan downline punya personal sale. So itu yang kita panggil sebagai group JSP. Okey. So untuk peratusan commission pula dia akan ikut ada jadual ranking yang HQ dah tetapkan. Sekarang ni sebagai reseller you hanya perlu fokus pada kumpul banyak JSP sahaja. Okey. Macam contoh ini adalah infinite rank, kita panggil sebagai infinite rank, peratusan commission yang ini saya ambil daripada HQ sendirilah. Ini yang HQ dah tetapkan untuk you all semua. Okey. Macam mana nak baca dia? Nak baca dia you all kena baca dulu daripada group dulu dan personal sebagai maintenance, dan baru boleh tahu commission percentage. Okey, saya bagi contoh lah, simple contoh. Okey, katakanlah bulan tu you dengan anak team dah buat sale sebanyak katalah group yang terkumpul adalah 2000 GSP. Lepas tu you sebagai mak you ada buat dia 2000 kan, tapi you ada buat 200 GSP. So kita akan tengok paling dekat dengan 2000 adalah 1000 GSP. So you ada buat 200 GSP, katakanlah personal you ada buat sebagai maintenance you buat 200 GSP. So you entitled untuk 15% punya commission. Okey. Ini contoh lain pula. Okey, andai kata bulan tu group you all ada buat 4000 GSP, tapi personal you all buat 200 saja. Okey, kalau kita tengok 4000 GSP, dia entitled untuk dapat 20% kan? Tapi disebabkan bulan tu you hanya buat 200 GSP, so you tak layak untuk dapat 20%. Dia akan jatuh 15%. So sekarang ni apa-apa kita akan tengok group dulu dan kita akan tengok personal. Lepas tu baru kita tahu dia layak ke tak untuk dapat mana-mana commission ranking kat sini. Setakat ni dapat tak? Sebelum saya pergi lagi detail. Clear? Clear. Okay. So okay, dia akan ada situasi, katakanlah you all baru jadi reseller. Untuk bila kita baru jadi reseller, layak tak kita dapat commission? Tu soalan dia. Layak tak kita dapat commission? Okey, untuk bila kita kata untuk sistem baru ni, kalau dulu bila kita biasa dengan trading, bila kita ada anak beli baru kita akan dapat profit margin tu. Kalau anak tak beli kita tak dapat lah kan. Tapi untuk situasi kita panggil sebagai sistem centralized ataupun infinite ni, walaupun you all tak ada anak, you all masih boleh entitled untuk dapat commission selagi
you all capai ranking yang ada dekat sini. Okey, bila kita cakap macam tu, macam contoh Dahlia, dia ada buat personal sale 600 GSP. Tadi awal saya ada cakap personal GSP tu ataupun group GSP tu adalah hasil tambah daripada personal campur dengan downline punya personal sale. Tapi kalau kita tak ada downline, okey, katakan kita tak ada downline, personal sale kita tu equal to group sale kita juga. Okey, so macam contoh, adakah Dahlia akan berapa commission yang Dahlia dapat? Dia tak ada downline tau. Dia akan dapat commission tak? Kita akan tengok formula dulu. Okey, untuk formula personal sale commission yang tanpa downline, kiraan dia adalah personal sale darab dengan qualified rank. Okey, macam contoh situasi Dahlia, dia ada buat personal sale 600 GXP. So dia punya group dia bersamaan dengan 600 GXP jugalah. So kita akan tengok Dahlia punya group sale dia yang paling dekat adalah 200 GSP untuk group. Personal maintenance dia lebih tak daripada 200 GSP? Kalau ikut lebih sebab dia memang buat 600. So dia entitled untuk dapat 10%. So macam mana nak kira dia punya personal sale commission? 600 GSP tadi darab dengan 10%. So commission dia RM60 untuk bulan tu. Dia tak ada, ni untuk situasi tak ada anak lah. So so at least macam contoh kalau kita tak ada anak sekalipun, kita masih lagi entitled untuk dapat commission selagi mana kita capai mana-mana ranking yang HQ tetapkan. Okey, sebab itu kena ingatlah, sebab personal GSP equal to group GSP kita. Dia sama. Boleh dapat tak setakat ni? Okey tak? Kalau okey ni yang ni personal sales commissions Dahlia, tapi kalau commission secara terus memang kita dah bagi dari masa harga di awal tu kan. Kalau kita dah log in as a reseller, memang dia akan dapat harga reseller lah, so dia akan dapat harga yang reseller tu dengan personal sales commissions yang kita akan bagi setiap hujung bulan. Betul Nazin ya? Betul. Yang dia beli, dia dah beli dengan harga reseller. Tapi pembelian dia tu akan tambah GSP point. So yang kita nak bagi tu daripada GSP point ataupun point value yang terkumpul tu lah. So yang terkumpul tu lah yang akan dikira sebagai personal sale commission dia. Tapi untuk situasi Dahlia ni, dia tak ada anak dekat bawah dia, so kita tak akan kira overriding commission lah. Kalau macam contoh, dia buat pembelian dekat HQ 10 unit, tapi dia nak jual sendiri direct kepada customer. So kiraan untuk dia hanya, maksudnya bila dia jual kepada customer sendiri, dia dah simpan siap-siap profit margin tu. Kalau misal kata dia sendiri, dia tak nak buat macam tu, dia sendiri buat order dekat website HQ, tapi dia letak alamat customer, so yang itu pun masih dikira jugalah dia punya GSP. Apa-apa saja pembelian yang dia buat dekat HQ, dia punya dia bukan sahaja setakat dia enjoy harga reseller, dia juga akan tambah dia punya GSP point dia tu. Yang tu kena jelas lah. Setakat ni dapat ke? Ada pertanyaan Nazim. Margin dapat, commission pun dapat, betul ke? Margin dapat kalau you all beli macam contoh 10 unit, tapi nak terus you all sendiri nak ship kepada customer. Yang tu you all dapat sendirilah. Commission tu hujung bulan nanti. Daripada pembelian 10 unit tadi tu, dia akan simpan ada certain GSP yang you all akan dapat lah. Katakanlah satu produk tu dia punya GSP 7 GSP 7.00. So kalau you all beli 10 unit, berapa? 70 kan? 70 GSP lah. So daripada situ dia akan simpan 70 GSP tu, tapi yang you all beli tu, bila you all beli 10 unit tadi, you all nak jual sendiri kepada customer, you all akan simpan margin tu. Maknanya dah simpan siap-siap lah. Okay, so setakat ni dapat okay, so ini untuk kiraan yang dia tak ada downline. Okey, seterusnya katakanlah bulan yang berikutnya Dahlia dia dah melahirkan 3 orang anak dekat bawah dia. Tapi anak dia semua lelaki. Ali, Abu, Ahmad. Okey. So sekarang kita nak kira personal commission yang baru pula untuk Dahlia dan juga downline overriding commission. Okey.
So kalau ikut dekat sini, Dahlia punya personal sale dia ada buat 2000 GSP. Group sale dia 13,000 GSP. 13,000 ni datang daripada mana? Datang daripada Ali 100 GSP, datang daripada Abu 8,000, datang daripada Ahmad 2,000 dan datang daripada Dahlia juga. So total ni dapatlah 13,000. So daripada sini bila kita tengok 13,000 daripada Infinite Rank ni, yang paling dekat adalah 8,000 GSP, iaitu 24% lah. Okey, kita nak tengok Dahlia ni layak tak untuk dapat 24%. Okey, kalau ikut GS dia tadi, group dia ni, dia dah dapat dah 13,000. Maknanya dia layak lah untuk dapat, sebab dia dah lebih daripada 8,000 kat sini kan. Okey, kita kena tengok personal maintenance dia ada buat tak? Dahlia ada buat tak? At least kena ada 1,000 GSP. Okey, kita tengok Dahlia ada buat 2,000. So, maknanya Dahlia entitled lah untuk dapat 24%. Okey, so macam mana kiraan? Kita nak kira dulu personal sale commission untuk Dahlia. So, daripada personal sale commission Dahlia layak untuk dapat platinum punya commission 24%. So, kita akan ambil 2,000 GSP Dahlia ni darab dengan 24%. So commission Dahlia bulan tu untuk personal saja adalah 480. Okey. Ini dapat macam tadi jugalah, lebih kurang sama macam tadi. Cuma group dia lebih banyak lah sebab tadi group dia sama dengan personal dia. Ini dia dah lahirkan anak, so dia dah duduk kat ranking baru lah. Tadi ranking dia berapa persen? 10 kan. Ini dah naik jadi 24. So setakat ni dapat ke? Sebab saya nak buat kiraan yang seterusnya pula. Dapat Okey. Dapat. Okey, semua dapat. Yang lain kalau tak dapat, tak faham, boleh terus tanya tau. Nanti kan kalau tak tanya nanti confuse seorang. Ya, betul nanti confuse. Okey. So sekarang kita dah tahu Dahlia memang akan untuk personal bulan tu dia dapat 480. Tadi kan dia dah lahirkan 3 orang anak. Okey. Dia dah pernah melahirkan 3 orang anak, takkan dia tak dapat apa-apa kan? Mestilah dia dapat apa-apa. Dia akan dapat. Yang kita panggil sebagai Daulat Overriding Commission. Okey. So kita akan tengok dulu dalam Overriding Commission daripada Ali. Okey. So kita akan kira untuk Ali. Formula kiraan untuk Daulat Overriding Commission adalah tambah, kita akan tengok direct downline group sale, tolak qualified rank kita, qualified rank kita tolak direct downline punya ranking. Okey. So macam mana dia tolak? Okey. So sekarang kita tahu Dahlia duduk dekat platinum kan, 24%. Ali dia ada buat 1,000 GSP. Okey, Ali ni dia tak ada anak tau. So sebab tu dia punya group sale dia sama. Macam tadi kita cakap, personal, bila kita tak ada anak, personal sale kita tu equal to group sale kita. Okey, so kalau ikut Ali 1,000 GSP, okey, dia layak lah 1,000 GSP, 15%. Personal dia kena ada at least maintenance dia 200 GSP. Kalau ikut lebih lah, memang Ali layak untuk 15%. So apa yang kita akan buat, Dahlia punya overriding Dahlia punya ranking tadi 24%, tolak dengan Ali punya 15%. So Dahlia akan makan 9% sahaja. Okey, so daripada group sale Ali 1,000 darab dengan 9%, so tambahan commission untuk Dahlia adalah RM90. Setakat ni dapat tak? Kalau kita nak kira untuk Ali saja, Ali dia dapat tak commission? Dapat. Ali saja kalau kita nak kira, Ali ni 1,000 GSP darab dengan 15. Itulah commission yang Ali akan dapat. Tapi kita nak kira yang overriding commission yang Dahlia dapat daripada Ali ni, so sistem akan tolak 24%, tolak dengan 15%. So Dahlia hanya makan 9% sahaja. So Dahlia dapat 90 commission daripada Ali. So ini adalah overriding commission daripada Ali lah. So setakat ni dapat tak untuk overriding ni? So maknanya apa-apa kita memang kena tengok group sales dulu ya? Ya, memang akan tengok group sale. Lepas tu baru kita akan tengok personal punya. Sebab personal tu adalah maintenance lah. Bila kita kata personal ni ada, so maknanya you sebagai reseller ataupun sebagai upline tak boleh goyang kaki lah. Yang memang kena buat kerja supaya boleh achieve untuk commission tu. So
So kena pastikan ada personal jugalah. Apa-apa memang akan tengok group. Jangan tak tengok group. Ada yang jenis yang pergi tengok personal dulu, tak kena tengok group dulu. Okey. Setakat ni dapat. Okey. So kita dah tahu tadi Dahlia punya personal commission 480. Lepas tu overriding dan commission daripada Ali RM90. So sekarang kita nak tengok downline overriding commission daripada Abu pula. Okey, berapa yang Dahlia akan dapat? Okey, untuk situasi Abu dia pun tak ada anak dekat bawah dia. So dia ada buat personal sale 8000 JSP. So 8000 JSP ni bersamaan dengan group sale dia samalah 8000. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, ranking Abu dia yang paling dekat adalah 8000 JSP lah. So personal maintenance memang dah lepas lah sebab dia memang buat 8000. So dia layak untuk dapat 24%. Tapi untuk situasi ni disebabkan Dahlia pun berada di ranking 24%. Untuk overriding commission daripada Abu ni Dahlia tak dapat apa-apa. Dia tak boleh nak override sebab sama ranking. So kosong lah. Tapi kalau kita nak kira berapa Abu dapat, Abu sendiri akan dapatlah 8000 darab dengan 24%. Itulah commission personal untuk Abu. Dapat tak? So Dahlia tak boleh nak override lah, jadi kosong lah kat sini. Okay, setakat ni okey tak? Kalau kita kira Abu je, Abu punya personal dia, Abu dapat berapa? Abu dapat dalam 1920 lah. Itu Abu punya lah. So Dahlia tak boleh nak override sebab sama ranking. Okay. Kalau Nazneen, kalau contoh case macam ni kan, dia tak boleh override Abu punya commission contoh. Tapi kalau contoh HQ nak bagi daripada dia dapat 0%, kita boleh bagi contoh. Kan kita boleh setting balik macam mana cara Dahlia untuk dapatkan Abu overriding Abu commission kan. Kita nak bagi 1% contoh macam tu boleh ke tak? Yang tu nanti HQ boleh manual add commission untuk Dahlia ni nantilah dekat setting HQ. Untuk situasi yang sama ranking. HQ boleh manual add lah. Sebab dia dah sama ranking kan. Tapi yang tu perlu manual sikit lah sampai masa kita dah ada upgrade untuk situasi macam ni. Dan time tu benda tu akan berlaku secara auto je lah. Tapi setakat ni memang tak boleh override. Untuk setakat ni memang dekat Squarenet belum ada lagi sistem tu ya. Macam kalau kita setting balik untuk yang anak-anak yang kita tak boleh overriding. Yang tu setakat ni tak ada. Melainkan HQ perlu manual add commission untuk yang situasi macam ni. Bagi sikit commission tu kepada Dahlia. So Dahlia dapat sikit lah. Dia akan nampak lah dekat list, dekat my account dia tadi tu, dekat bahagian commission tu ada penambahan commission secara manual yang HQ dah update untuk Dahlia tadi. Itu boleh buat lah. HQ boleh buat sendirilah dekat setting HQ. Yang itu memang kalau contoh kita nak buat manual dekat payslip dia pun akan ada kan? Payslip akan nampak dekat bahagian adjustment ada penambahan. Okay. Dia akan nampak penambahan tu lah. Okay. So ini untuk situasi. Dapat tak setakat ni semua? Yang lain faham ke? Takut terlalu laju lah. Yang lain belum ada yang bertanya lagi. Tak tahulah dia orang faham atau dia orang sebenarnya dah lost. Tapi alhamdulillah dia semua tiga orang cakap faham. Faham tu okey, semua dapat dah. Okey. So sekarang ni kita dah tahu dah Dahlia dapat 480 personal, daripada Ali dia dapat 90, Abu tak dapatlah, kosong. So sekarang kita nak kira Ahmad pula. So Ahmad ada buat 2000 JSP. Okey. So group dia sama dengan 2000 lah. So untuk situasi Ahmad ni, Ahmad berada di silver 15%. Sebab dia layak lah kalau ikut group dia 1000 JSP. Ahmad ada buat lebih daripada tu. And then personal sebagai maintenance pun lebih daripada 200 JSP. So layak lah untuk dapat 15%. So macam sama macam tadi situasi Ali tu, dia tolak lah 24% Dahlia, tolak dengan 15% Ahmad. So Dahlia hanya makan 9% saja, iaitu 180. Tapi kalau kita nak kira untuk Ahmad sendiri, kita kiralah 2000 darab dengan 15. So itulah yang commission yang Ahmad akan dapat. Tapi untuk situasi ni
Dahlia hanya override 9% sahaja, 180. Okey. So kita tahu total keseluruhan commission yang Dahlia akan dapat untuk bulan tu adalah 750. Ini adalah total commission yang dia akan dapat. Dia daripada personal sale sendiri dan juga overriding commission. Kalau kita tak ada anak dekat bawah, kita hanya dapat personal sale commission sahaja. Kalau kita ada anak, kita akan dapat personal dan juga overriding commission. Ikut situasi lah anak tu berada di ranking yang mana. Kalau dia sama ranking, tak dapat lah. Tak dapat nak override. Okey. Ada yang tanya lagi, Nazmin. Ada, okey. Sekejap. Satu jualan dapat satu GSP ke? Rasanya Syirani tak faham lagi kot ni. Satu, kalau ikut daripada yang saya tahu, satu produk hari tu HQ letak satu PV kan, kita kena tengok PV dia kan. PV dia lah. Kalau you all log in, kalau you all dah daftar, you all pergi kat shop Haurasok, dekat situ you akan nampak. Macam contoh, saya pergi dekat shop ni kan. Macam dia, ni shop saya sendiri, ni shop dummy. Bila kita buat pembelian, kita akan nampak ini harga retail, ni harga reseller 230. Inilah point yang saya akan dapat bila saya buat pembelian. Tapi dia akan bergantung pada apa yang HQ setting. Satu produk, kalau katalah harga produk tu RM10, so mungkin HQ akan letak RM10 jugalah. Ada dapat tak? Ada nampak tak yang tu? Yang ada 3 stars tu, yang ada 3 stars. Itulah PV dia. You login, you akan nampak star tu, 3 star tu. Kalau stocking premium sudah 39%, PV dia 10 PV. Stocking basic 8 PV. Handsocks 14 PV. So PV tu lah yang you all kena kumpul untuk capai ranking yang ada. Betul. Okay, seterusnya tadi saya ada explain sikit untuk affiliate. Selain daripada tu, selain daripada personal sale commission, overriding commission, yang you akan dapat juga adalah affiliate commission kalau ada customer yang buat pembelian. Macam mana link affiliate ni berfungsi? Kalau contoh Dahlia ni, dia share link affiliate dia kepada customer akan beli ke web shop HQ, customer akan beli dengan harga retail. Okay, so apa yang Dahlia akan dapat? Dahlia akan dapat affiliate commission. Biasanya affiliate commission ni akan beza harga retail tolak harga reseller. Dan Dahlia juga akan tambah personal JSP Dahlia. Dia macam seolah-olah you jual direct kepada customer jugalah. Kalau jual direct kepada customer pun you akan dapat untung margin tu, untung tu sendiri kan. Tapi cuma yang ini dia akan masuk sebagai affiliate commission dan dia akan tambah juga personal JSP you all. Selain daripada pembelian yang you all buat dekat web HQ, ini adalah satu lagi method yang you all boleh bagi kepada customer, biar customer sendiri yang buat pembelian melalui affiliate commission, melalui affiliate link tu lah. So setiap reseller akan ada link affiliate masing-masing. So kalau macam ni, customer and user kita ni, dia boleh terus tengok apa-apa item yang ready stock, yang tak ada, yang sold out, betul tak? Ya, betul. Tanpa korang kena bagi tahu dekat orang, okay, warna-warna ni yang ada stock, just bagi affiliate code, your customer boleh terus tengok barang-barang yang ready stock dekat dalam website Haurasok. Lagi senang. Betul. So semua kita terus ajar dia orang terus buat pembelian dekat webshop tapi guna kita punya link affiliate. So kalau misalkan kita dah bagi, kalau macam contohlah kita dah promote link affiliate kita kepada customer tu, dan setiap minggu ataupun buat follow up sekali lah, buat follow up untuk pastikan dia ada buat pembelian melalui link affiliate tu. Sebab takut kalau misalkan contohlah dia akan ada situasi macam contoh, katakanlah kita ada 2 reseller dekat sini. Seorang dah share link affiliate kepada kepada customer. Katakanlah customer ni nama dia Ahmad. Okey, tak naklah nama Ahmad, nama apa dah? Okey, katakanlah nama dia Anis, nama dia Anis contoh. Anis lah, susah. Okey, katakanlah reseller A dengan reseller A dia dah share link affiliate dia kepada Anis. Okey, hari ni dia share. Okay, Anis pun dah buka lah dekat dia punya telefon. Okay, dah guna. Tapi dia tak beli lagi tau. Okay, lepas tu hari kedua, reseller B bagi link affiliate dia kepada Anis. Okay, Anis pun klik juga link affiliate tu.
Tapi time tu baru Anis nak buat pembelian. Tapi affiliate tu nanti commission tu akan reseller B yang akan dapat tau. Bukan yang A. Dia akan tengok last last click tu lah, last click tu daripada klik dan link affiliate tu daripada mana. Daripada A ke B. Kalau B, B lah yang akan dapat commission. Sebab tu saya cakap tadi perlu sentiasa buat follow up dengan customer lah, supaya customer beli tu menggunakan link affiliate kita. Okay. So setakat ni faham Faham. Okay. So itu adalah cara kiraan dia secara keseluruhan. So apa yang ni dah sampai kesimpulan dah. So sekarang ni sebagai reseller, apa yang you all perlu buat adalah you all perlu fokus untuk kumpul you all punya GSP. Dan sebelum beli, pastikan you all login sebagai reseller. Kena betul lah, sebab kalau you all login tapi tak check tak check betul-betul login tu betul ke tak, dia akan sistem akan consider sebagai retail punya pembelian. So yang tu kena alert. Lepas tu untuk setiap reseller boleh recruit anak menggunakan link invite masing-masing daripada my account. So jangan bagi link invite daripada HQ tau. Kalau daripada HQ dia akan duduk dekat bawah HQ anak tu. So kena bagi link masing-masing. Dan satu lagi adalah promote link affiliate you all lah. Selain daripada you all jual direct kepada customer, kita ajar customer tu untuk terus beli dekat website HQ melalui link affiliate yang you all ada. So habis setakat ni. Terima kasih. Yang bertanya lagi, bila ada yang soalan? Bila ada yang beli guna affiliate link, kita boleh tahu apa yang dia beli ke? Kita hanya nampak pembelian total klik dia sahaja. Tapi apa dia beli tu kita tak nampak. Yang itu dekat HQ sahaja. Kita hanya boleh nampak macam contoh. Saya bagi contoh link affiliate. Okay, kita akan nampak total klik dengan total purchase daripada pembelian affiliate yang kita share tu. Total klik tak semestinya dia beli lagi tau. Dia baru klik. Bila dia dah beli, baru dia akan dikira dekat total purchase. Dan ini adalah total sale daripada klik yang pembelian yang dia orang buat lah. So kita akan nampak graf trend semua tu, kita nampak kat sini lah. Tapi apa dia beli tu setakat ni kita belum dapat lagi. Tapi kita ada dapat feedback daripada kita punya kita ada dapat feedback yang sebesar ni. Sebolehnya upline nak tengok lah, ataupun reseller nak tengok sendiri apa data, orang kata nak dapatkan data customer tu juga, nak dapatkan detail. Yang tu kita ada buat pembincangan dengan IT. Memang benda tu yang kita akan upgrade jugalah akan datang. Setakat ni hanya nampak total klik je lah. Okay, kalau link affiliate tu, diorang kena login dulu ke atau macam mana? Kalau kan dia link affiliate tu direct to HQ kan, dia kena login dulu ke atau boleh terus buat pembelian? Okay, untuk jenis yang affiliate, sebenarnya untuk customer dia orang boleh pilih sama ada dia orang nak beli tanpa login, kita panggil sebagai purchase without login, ataupun nak beli dengan login lah. So itu terpulang pada customer tu sendiri. Kalau dia nak beli tanpa login, bila dia beli, dia buat pembelian tanpa login, sistem tak dapat nak hantar notification order. Itu je lah satu kekurangan dia. Tapi daripada segi data untuk HQ lah, data shipping semua tu boleh capture lagi lah. Itu boleh dapat lagi lah. Dia ada option untuk beli dengan login ataupun tak. Okay, kalau contoh ada case, kita selalunya ada case kan, macam agent kita dia bagi link invite downline tuh, yang invite downline, tapi dia salah ke atau macam mana, yang downline dia tuh register under HQ, macam mana kita nak ubah? Okay, boleh tak kalau contoh ada yang silap ke salah ke macam mana? Okay, kalau yang tersilap atau salah tu, selagi anak tu belum buat pembelian, macam contohlah HQ dah approve tapi dah terduduk dekat bawah HQ, tapi HQ dah approve, selagi dia belum anak tu belum buat pembelian, HQ perlu inform dekat kita lah untuk kita cepat-cepat tukar. Sebab untuk tukar upline ni, dia punya setting dia hanya berlaku pada 1 hari bulan saja, Puan.
Kalau masa kata bukan satu hari bulan, pihak maksudnya reseller sendiri ataupun upline sendiri kena inform HQ cepat-cepat supaya kita boleh bantu untuk tukarkan anak tu untuk duduk balik bawah mak dia. Kena inform segeralah. So maknanya kalau contoh anak dia dah buat pembelian, dia dah register ada HQ, tapi anak dia dah buat pembelian tu macam mana? Boleh tak macam poin dia terus bagi dekat, kita transfer poin tu dekat apa JSP tu dekat apa nama dekat mak dia? Transfer point tu tak ada lah, tapi kena manual tambah commission tu dekat mak tu nanti. Agak manual sikit lah. So mungkin untuk cadangan, untuk HQ, untuk elak daripada benda ni berlaku, dekat web HQ, saya cadangkan untuk HQ tutup lah butang yang be our partner ni. Supaya dia orang tak confuse, sebab takut nanti katakanlah kadang tu mak dah bagi dah link tu dekat anak, tapi anak tu tak guna link tu, dia pergi klik terus dekat sini be our partner. Bila dia klik yang ni, dia akan terus direct dekat HQ bila HQ approve. Macam mana nak hilangkan butang be our partner tu? Yang ni puan boleh off kan dekat ada dekat menu setting. Nanti saya bagi tahu dekat puan. Okay. So be our partners tu mungkin orang-orang yang nak join sahaja yang boleh tengok kan, yang kita akan bagi link, betul tak? Yang maknanya kalau misal kata HQ ada recruit yang direct dengan HQ, HQ hanya bagi link invite reseller saja. Tak perlu minta dia orang klik yang butang tu kalau kita dah off butang tu lah. Okay, baik. So macam untuk yang upline kena pastikan bagi link invite masing-masing lah. Jangan share link yang HQ bagi dekat you all tu. Dapatkan daripada my account, dapatkan dekat sini invite downline ni, share dekat anak untuk daftar. Yang link ni sebenarnya boleh juga kan, contoh Kila, agent Kila, dia share link invite downline ke, link affiliate dia ke di dalam bio Instagram dia pun boleh kan? Boleh. Okey. Ada yang tanya lagi? Okey. Sorry, ada yang tanya lagi. Kalau nak invite online, anak kena bayar yuran RM30 juga ya, sama macam dengan kami yang daftar sebagai agent atau reseller. Ya betul. Siapa-siapa yang nak jadi reseller Haura Socks, nak mak dia ke, nak anak dia ke, memang kena register RM30 untuk Squarelet. Nah, itu saja. Okay, untuk situasi yang daftar tadi tu, kalau misal kata dia direct dengan HQ, okay, kejap saya bagi satu contoh. Saya share dulu. Okay, saya kena log out ni dulu. Okay, katakanlah dia direct dengan HQ. Bila dia login, okay, untuk pembelian, untuk pertama kali dia kena masukkan email lah. Okay, satu lagi email ni bila dia login, kalau you ni untuk siapa-siapa yang belum register lah. Okay, untuk pertama kali kena masukkan email. Kalau misal kata email tu you masukkan email, lepas tu klik next, dia terus prompt untuk bagi password. Maknanya email yang you guna tu you mungkin dah pernah guna beli dekat website HQ yang lain lah. Jadi sebab tu kena terus masukkan password. Kalau tak pasti password, klik saja forgot password. Nanti sistem akan hantar email reset password dekat you punya email. Okey, andai kata kalau misal kata email tu masih baru, macam contoh, saya bagi contoh, you masukkan email, klik butang next, dia akan prompt untuk letak nama, password dengan retype password. Maknanya email tu masih belum guna lagi lah. So kena test lah. Macam contohnya ni test, masukkan dia punya password dengan retype password. Lepas tu dia akan nampak macam ni lah, message from HQ. Okay, dia akan nampak yang ni. Ni yang paling penting. Kalau you adalah direct HQ, you akan nampak HQ, lepas tu you punya nama. Kalau reseller tu direct dengan upline, dia akan nampak nama upline tu dan dia akan nampak nama dia sendirilah. Macam contoh saya bagi contoh satu. Sekejap Okey.
So ini contoh kalau misal kata link tu daripada upline. So bila bila dia ni login, dia nak register, dia akan nampak nama upline tu. So dia tahulah dia duduk di atas upline ni. Tu beza dia. Yang direct HQ dengan direct upline. So sekarang ni untuk semua anak, bila you ada anak, untuk leader-leader ni benda yang sama perlu cakap dekat anak-anak jugalah, sebab anak-anak pun boleh recruit dia orang punya team dia juga. So setiap reseller memang akan ada link invite masing-masing. Apa tu? Saya hanya keluar nama, saya tak keluar. Kalau hanya keluar nama saja, tak keluar bintang, tu maknanya mungkin dah login dengan email yang salah, ataupun email yang you all login tu masih belum HQ belum approve. Dia ada dua kemungkinan. Kena check balik apa email yang you all daftar sebagai agent. Ini sebenarnya Nur Amirah nih dari semalam kan kita dah approve dah, tapi dia kata dia belum dapat lagi yang bintang itu. Macam mana ya Nazlin? Kena minta dia login, kena confirm balik dengan email yang dia dah daftar tu. Dekat HQ ada dia punya Empire Tree tu kan puan. Puan tengok, puan cari nama email nama dia, lepas tu confirm kan dekat dalam detail itu ada ada email dia kan. So confirm balik betul ke email ni yang dia login tu. Sebab kalau dia tak keluar bintang nama dan bintang agent tu, maknanya email yang dia login tu dah guna email salah. Kadang tu email satu lagi ada kesilapan. Macam contoh, katakanlah email tu abc@gmail.com, tapi you all pergi daftar dekat HQ abc@gmail.com.my ataupun .con. Okay, so bila dah daftar macam tu, you all kena login dengan email yang betul lah, yang CON tu. So kena inform dekat kita untuk tukar dengan email yang betul. Kena inform HQ lah, supaya HQ boleh inform dekat Square untuk Square tukarkan. Kadang kesalahan email tu, ejaan email tu pun akan menjadi satu isu jugalah. You all kena pastikan apa betul-betul email apa yang you all daftar tu. Okay. Setakat ni okey tak? Ada apa-apa lagi soalan tak macam mana? Okey, dari pertanyaan daripada Sis Shira, RM30 didak terus melalui invite download ke tak, yang itu nanti kita akan bagi link on pay pada Sis Shira, sebab anak-anak daripada leader pun HQ yang akan approve. Betul kan Nazin? Betul. HQ yang akan buat approval semua. Kepada leader-leader, kalau memang korang ada anak dekat ada anak bawah korang yang nak register, korang memang kena inform pada HQ untuk untuk approve dia orang punya ID. Macam korang buatlah dengan kita sekarang kan, kalau korang dah register, korang mesti akan inform kita orang yang korang tu dah register untuk kita approve. Sama juga jalan dia, macam kalau korang nak ada anak dekat bawah korang pun kena inform pada HQ untuk kita approve. Okay, ada lagi pertanyaan, macam mana proses postage dari HQ? Proses dari HQ kita akan mengambil masa 1 ke 2 hari. Kalau kalau hari kita cuti hari Ahad, hari Sabtu tu kita masuk sampai, tapi kita half day sahaja. So kalau order korang masuk sebelum pukul 9 pagi, kita akan proceed at the same day. Tapi kalau order korang dah lebih dari 9 pagi, contoh 9.30 ke, kita memang tak akan proceed pada hari Sabtu contoh. Kita akan proceed pada hari Isnin. Sebelum pukul 9. Okay? Sebab diorang bahagian packing kita akan start daripada pukul 9, kita dah print DO dah pukul 9. Kalau lebih dari pukul 9 memang kita tak boleh hantar dengan hari yang sama. Kurir apa ada boleh tengok dekat website. Betul. Kita guna kurir pos laju.
Nah, kita gunain pos laju. Macam biasa, macam sebelum guna BIS app ya, kita pun menggunakan pos laju kan. Harga ambil terus di HQ masih sama ke macam sebelum nih? Tak sama. Tak sama sis. Sis Amira nih rasanya belum paham lagi sis Naznин. Sebab dulu kita guna trading tau. Dulu kita guna trading, guna BIS app kan. So kita macam HQ akan tentukan tau. Setiap orang nak order, korang kena order minimum 300, contoh minimum 60 pasang. Contoh. Kalau korang nak order di bawah 60 pasang tak boleh kan, kalau dulu kan. Nah, kalau sekarang korang nak order sepasang pun boleh. Nak order 2 pasang pun boleh. Tak ada minimum. Tak ada minimum kena order berapa pasang. Nanti lepas tu harga sama ke macam sebelum ni. Kalau ada kiraan kita, harga yang sekarang sebenarnya kalau korang buat betul-betul, commission dan bonus yang kita akan bagi dekat korang, commission atau bonus yang kita akan bagi dekat korang lagi besar dibanding dengan sistem sebelum ni. Okay? Sistem sebelum ni. Kalau dulu, perbezaan dia, kalau korang dapat harga dropship, terus saja jadi dropship. Susah nak jadi agent, betul tak? Kalau sekarang, kalau korang 1 bulan boleh maintain, tengok poin yang tadilah, yang Nazin explain. Kalau poin korang capai, tadi ada kiraan dia kan, ada jadual dia kan. Kalau korang dapat poin-poin tu, GSP tu, korang boleh dapatkan persen commission lagi banyak lah. Kalau nak ambil stok dekat HQ melalui WhatsApp, tak. jadi diorang masih masih sama macam berfikir macam guna sistem yang lama. Sistem yang lama, itulah susahnya kenapa kita beralih ke Squarelet sekarang ni. Sebab sistem yang dulu kita memang apa-apa kita kena inform dengan HQ, ada stok apa. Kita tak boleh bagi mana yang untuk agent, mana yang untuk HQ, macam tu Naznин. Kalau sekarang HQ dengan agent semua stok dah dalam Squarelet dah. So apa yang ada dalam Squarelet, dalam sistem Squarelet tu, itulah yang ada stok. Kalau tak ada stok memang tak ada dah, dekat HQ pun tak ada. Untuk agent dulu minimum 60 pasang, tapi sekarang kena minimum 800 pasang baru dapat margin. 800 pasang macam mana sis? Bukan 800 pasang. Jadi satu pasang tu 10 PV. Bukan 1 PV. Sis Mira Kamarul Zaman. Jadi satu pasang stokin itu 10 PV. Bukan 1 PV. 200 PV itu maknanya korang kena dapat 20 pasang lah. 20 pasang kena jual 20 pasang lah. Betul, at least 20 pasang, betul. Boleh ke order di web tapi ambil pick up di HQ? Boleh? Boleh. 8.000 PV sama dengan 800 pasang stokin premium. Betul. 8.000 PV sama dengan 800 pasang premium, betul? At least 20 pasang kan? Betul, 20 pasang. Tapi 8,000 PV tu dia akan tambah kita punya anak-anak juga. So dia bukan setakat bergantung pada kita punya personal saja, dia akan tambah anak downline kita punya personal sale juga. So lagi ramai you all punya downline, lagi tinggilah commission ranking yang you all akan dapat. Yes, betul. Oh, dia kata sebab saya jual sendiri sih, tak ada anak-anak, hehehe. So memang pernah 8.000 PV juga ke? Kalau jual sendiri jangan kena. Kalau dapat 8,000 tu memang kena buat 8. Dia macam dekat sini, kalau nak senang, korang kena ada anak-anak dekat bawah korang. Boleh nak order web, pick up di HQ. Apa ni? Boleh order web, pick up di HQ, tapi payment seperti. Yang kita tanya hari itu sis Naznin, boleh ke kalau kita nak self pick up? Boleh. Nanti stokin tu apa yang korang order bayar online, tapi tak payah tik. Nanti kita ada tik self collect. Nanti korang just ambil je dekat HQ. Tapi bayarnya semua online lah. Lagi senang guna Squarelet ni, dia tak perlu apps tau.
dia memang website. So siapa-siapa boleh buka dekat phone korang. Secara jujurnya senang tak jual hauran nih, sebab sebelum ini saya sebagai customer aja. Secara jujurnya sangat senang. Sangat senang kalau nak jual hauras nih. Boleh tanya dengan agen-agen lain yang mungkin dah lama dengan Haurasok. Dekat sini ada Anis, ada Kila, ada siapa lagi ya? Ada Nadira Rosli. Insya Allah senang. Ada Farah Azan, ada Sis Nani. Banyak juga nih yang lama-lama. Ada Sarifah Sakinah. Jangan pikir sangat sih semua bahan marketing ada. Nak tanya kalau sebelumnya daftar guna email lain, dan untuk Squarlet ini nak daftar guna email lain boleh ke? Macam mana nanti? Kalau sebelum ni dah daftar guna email lain, kena inform, kalau email tu dah HQ dah approve, kena inform dekat HQ bagi email yang baru untuk HQ inform dekat Squarlet untuk tukarkan. Apa so maknanya kena bagi tahu dekat HQ lah ya? Kena bagi tahu dekat HQ. Nanti HQ inform dekat kita email lama dengan email baru, dan nanti kita akan tukarkan lah. Lepas tu lepas dah tukar baru dia boleh login dengan email yang baru tu. Oh, so memang HQ pun kena bagi tahu Squarlet juga lah kan? Memang kena bagi tahulah. Okay, Farah Azan semoga menjawab. Okay, noted. So ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri meeting ni? Kepada yang order Shopee atau TikTok, boleh share available dekat WhatsApp Ira. Tapi payment order macam biasa dalam sistem pilih self collect. Betul. Hari itu kan ada pertanyaan daripada agen kita. Kalau kita nak order, contoh kita post post video dekat TikTok ke, atau kita ada Shopee contoh kan, Shopee. So boleh tak kita just nak order dekat HQ, tapi kita just share available boleh. Korang just klik self collect sahaja, nanti available tu korang bagi dekat Sis Ira. Sis Ira ni admin Haurasoks lah. Dia yang akan settlekan urusan untuk Shopee dengan TikTok. Kalau korang ada order dekat dua platform tu. Ada lagi yang nak tanya? Sis Nadira Rosli, Sis Mira ada lagi nak tanya? Sis Kila, Anis, Atira Nisrina ada nak tanya? Oke, apa-apa nanti tak ada lagi deh kan. Tak ada lagi. Semananya insya-Allah dah paham ya. Nanti saya akan bagi ni lah dekat HQ dia punya yang onboarding tadi tu, untuk mungkin boleh share kepada semua reseller lah. So maknanya dekat sini kalau semakin banyak orang ada anak-anak dekat anak-anak di bawah korang, memang lagi senang lah korang nak dapatkan dapatkan persen yang lagi tinggi, betul tak? Dapatkan commission persen tinggi, dan juga boleh dapatkan off-riding commission daripada anak-anak di bawah korang. Lagi satu dekat sini kita dah sediakan payment slip. Yang payment slip tadi Nazin kata payment slip tu memang formal ya Nazin ya? Valid lah. Memang boleh guna untuk submit loan ke dekat bank ke, memang boleh guna lah. So payslip tu semua boleh dapat lah. Baik. Ada lagi tak yang bertanya? Miss Mira nanti tolong chat lagi kita ya. Untuk tengok tadi sebab dia tak ada commission setiap berapa hari bulan. Yang pertama commission secara terus atau harga agent secara terus, setiap orang order memang korang akan dapat harga agent lah. Oke. Kalau commission tu setiap berapa hari bulan Naznin? Kalau untuk kiraan commission setiap hujung bulan lah, maknanya you all boleh nampak. Macam contoh, sekejap saya share lah ya. Okey. So selagi belum cukup 1 bulan tu penuh, you all akan nampak dekat bahagian estimated saja. Tapi nanti dah lepas, kalau misal kata je, kita boleh cakap setiap 1 hari bulan boleh nampak lah. Tapi sebenarnya macam contoh ni kan, di 31 Ogos 11.59
PM tu dah boleh nampak lah you all punya final commission you all. Kita boleh kata 1 hari bulan lah akan nampak final commission. Untuk bayaran semua tu itu terpulang pada HQ nak buat bayaran setiap berapa hari bulan. Tapi apa-apa selagi dia tak cukup 1 bulan, you all akan refer pada estimated dulu. Sebab apa estimated? Sebab nanti kan dalam tempoh hari yang berikutnya kan ada lagi anak-anak akan buat pembelian dan kita sendiri ada buat pembelian. So dia akan keep update dekat bahagian estimated lah. So, maknanya contoh kalau dia join 17 hari bulan, semuanya dia akan dapat 17 hari bulan juga ke? Atau memang setiap 31 atau 30 setiap akhir ujung bulan? Kalau dia join 17 hari bulan dan dia dah start buat pembelian, dia hanya akan nampak dekat estimated. Nanti dia tunggu, kena macam contoh dia tunggu 30 hari bulan 9 tengah malam baru dia akan nampak yang final punya commission yang akan dibayar. So maknanya tak payah tunggu 30 hari lah kan? Dia masih perlu tunggu 30 hari. Yang tu tak perlu tunggu 30 hari lah. Walaupun dia 17 dia baru daftar. 30 hari bulan tu nanti baru dia akan nampak total commission yang sepatutnya yang dibayar oleh HQ lah. Masih akan dikira juga. Walaupun tak cukup 1 bulan masih dikira. Ada lagi yang nak bertanya? Harga postage boleh nampak dalam Squarelet ni kan? Boleh. Memang akan nampak kan Nazrin? Masa kita masuk kat order tu dia akan nampak lah berapa yang dia akan di-charge untuk order yang kita buat tu. Untuk pembelian tu kalau misal kata you all nak terus ship kepada customer pun boleh lah kalau you all buat pembelian dekat HQ kan. Macam contoh, saya tunjuk lah macam mana cara nak buat pembelian. Okay, pastikan dah login dengan nama yang betul, dengan dia punya dia punya ni lah. Okay, katakan saya beli satu item. Okay, saya add to cart. Proceed. Okay, so dekat sini dia akan tunjuk lah berapa shipping cost dia. Then continue. Okay, alamat ni lah. Kalau misalnya kata you all nak terus letak alamat you all pun boleh. Ataupun nak letak terus alamat customer. So kalau alamat customer dia akan direct HQ akan hantar terus ke customer lah. Continue to payment, perlu pilih lah payment gateway tu online banking ataupun e-wallet. Dia tak ada manual payment untuk kiraan centralized ni, untuk sistem centralized ni tak ada bayaran manual, semua auto. Cuma untuk dummy ni je saya buka untuk manual. Tapi untuk shop HQ Haura Sock tak ada. Dia hanya ada auto payment sahaja. Dan terus proceed dan nanti untuk urusan packing shipping tu dekat bahagian HQ lah. So untuk bahagian yang shipping info ni ada option untuk letak alamat you all sendiri ataupun alamat customer. Okay, dapat semua? Rasanya dah tak ada pertanyaan lagi. So nanti kalau korang ada yang tak faham, masih belum paham atau tiba-tiba kalau kita dah tutup meeting ni, korang masih kalau korang fikir-fikir lagi apa sih nak tanya kan, boleh just tanya dalam grup ya, insyaAllah kita akan jawab secepat mungkin lah. Okay. So sampai sini je lah ya Puan. Boleh nanti. Okay, terima kasih. Harap semua faham. Nanti untuk detail kita punya meeting ni nanti saya akan bagilah dekat HQ untuk HQ forward kepada reseller yang ada. Okay, baik. Terima kasih. Terima kasih Nazrin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.